Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam ini bertemu kita sekali lagi pada pertemuan kita siri yang ke-14 yang mana kita masih lagi membincangkan kisah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Pada minggu yang sebelum ini, kita telah membincangkan, kita dah masuk ada 4 topik berkenaan dengan kisah Nabi Allah Saleh, seperti mana yang tuan-tuan boleh dapati senarai topik pada bab-bab pengisian kita pada malam ini, seperti mana yang saya paparkan. Jadi pada minggu sebelum ini kita telah membincangkan tentang kita bincang tentang persamaan kaum Samud dengan penduduk Hijr. Ini kita telah bentang tentang bahawasanya penduduk Al-Hijr, penduduk Hijr itu adalah kaum yang sama bagi kaum Samud. Maknanya orang yang sama. Kaum Samud, mereka juga adalah penduduk Al-Hijr. Kemudian yang kedua, kita telah membincangkan tentang unta Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Jadi malam ni insya-Allah kita akan bincangkan 3 perkara sebenarnya. Tapi dalam note ni saya buat 4, tapi ada satu ada penambahan maklumat yang saya tertinggal pada topik ni, yang mana yang pertama kita bincang dulu bahawasanya Nabi Allah Saleh ini dia telah dalam Al-Quran dia telah dipanggil sebagai orang yang kena sihir. Jadi apa maksud kaum Samud yang memanggil, yang menggelarkan Nabi Saleh ini sebagai orang yang terkena sihir? Apa maksud terkena sihir? Malam ini insya-Allah kita akan bincangkan maklumat tersebut. Kemudian perkara yang keempat, dalam nota ni kita kena baiki. Kita ada nombor 5. Jadi nombor 5 sebenarnya. Yang ini kita jadikan dia nombor 5. Okey, nombor 4 kita akan bincang tentang 3 jenis azab yang Allah telah timpakan kepada kaum Samud. Kenapa kita kena bincangkan? Kerana 3 azab ni dia agak macam agak pelik kan. Maksudnya
Kalau kisah sebelum ini kena azab dua. Kalau macam kaum Ad, azabnya dua jenis. Tapi kalau kaum Samud ni, Allah beri kepadanya azab tiga jenis. Jadi adakah tiga azab tu dia bertentangan antara satu sama lain? InsyaAllah malam ni kita akan bincangkan tiga azab itu bentuknya seperti apa dan bagaimanakah susunan azab itu seperti mana yang telah dikaji oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam buku Mawaqiful Anbiya. Okay, jadi saya bentangkan nota dalam bentuk PowerPoint yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat pada nota kemusykilan yang ketiga. K merujuk kepada kemusykilan. Sebelum tu saya nak terlupa, maafkan saya, sepatutnya malam ini adalah giliran jadual Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Abdullah Bukhari, sebab Isnin ini merupakan Isnin yang minggu yang kedua, tetapi beliau tidak dapat bersama pada malam ini, jadi beliau akan ganti kelas beliau pada minggu depan. Jadi sepatutnya jadual minggu depan jadual saya, tapi saya tukar, saya isi pengisian malam ni, saya awalkan bagi memastikan ada pengisian pada setiap Isnin. Jadi minggu depan tuan-tuan akan bertemu semula dengan Ustaz Abdullah Bukhari hafizahullah taala alaih. Jadi kita terus kepada perbincangan kita. Perkara yang ketiga yang kita nak bincangkan adalah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam terkena sihir. Betul ke Nabi Allah Saleh ni dia disihir? Dia terkena sihir. Kita tengok terlebih dahulu di manakah ayat yang menyebutkan Nabi Allah Saleh ini terkena sihir. Ayat yang kita maksudkan adalah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 153. Kita ambil satu lagi ayat, iaitu ayat 154. Ayat ini, kedua-dua ayat dalam surah Asy-Syu'ara ini, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, dia berada pada halaman 373. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu innama anta minal musahharin. Okey. Tuan-tuan lihat pada kalimah yang telah saya highlightkan dengan warna kuning. Ada perkataan al-musahharin. Kalau kita baca pada terjemahan, mereka menjawab. Mereka menjawab ini dia merujuk kepada kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Thamud. Mereka menjawab. Mereka mengatakan, innama anta, sesungguhnya engkau ni minal musahharin, hanyalah merupakan salah seorang dalam kalangan orang yang telah terkena sihir. Terjemahan pun tulis orang yang kena sihir. Jadi apa maksud sebenar kena sihir ni? Siapa yang sihir Nabi Allah Saleh ni? Kenapa kaum Samud kata dia terkena sihir? Adakah maksud orang yang kena sihir itu sama seperti yang kita faham tentang istilah sihir? Inilah yang kita akan bincangkan. Persoalannya pada malam ini kita nak lihat pendapat yang tepat, sihir tu maksudnya apa? Sebab kalau kita baca pada terjemahan, memang kita fahamlah kena sihir lah. Kan sihir yang terkena dengan ilmu hitam, kita katakan. Okey. Jadi kita lihat perbincangan dia.
Okay, jadi kita tengok perbahasan tentang Al-Musahhari. Okay. Al-Musahhari ni, kalau kita lihat kepada root word dia, perkataan Al-Musahharin adalah perkataan yang menunjukkan bilangan banyak, jama'. Dia adalah plural bagi musahhar. Kalau seorang yang kena sihir, dia panggil musahhar. Tapi kalau ramai yang kena sihir, dia panggil al-musahharin. Sebab itu dekat terjemahan itu, Nabi Allah Saleh ini dikata oleh kaum dia, dia termasuk salah seorang orang yang kena sihir. Maknanya dalam ramai-ramai orang kena sihir tu, Nabi Allah Saleh itu salah seorang yang terkena sihir. Jadi apa makna dia? Kita lihat pada carta yang saya bentangkan ini tentang sihir. Baik. Perkataan al-musakharin, ia sebenarnya mempunyai root word dia. Kata akarnya terdiri daripada 3 huruf. Iaitu huruf apa? Kita tengok dekat al-musakharin tadi. Okey, dia akan ada huruf sin, ha dan juga ra. Dia huruf word dia daripada huruf sin, ha dengan huruf ra. Sin, ha, ra. Itu adalah root word bagi kalimah al-musahharin. Jadi kalau tengok dekat carta tu, para ulama bincang apa makna kalimah yang dia mempunyai perkataan sin, ha, dengan huruf ra. Sebenarnya ada 3 sebenarnya pengertian perkataan sahara. Yang pertama apa, tuan-tuan dan puan? Agak-agaklah bulan puasa ada waktu tu. Saya tak buka suara. Kejap saya buka suara. Kan, perkataan sahara, salah satu maksud dia bila? Sahur. Ya, maksudnya adalah sahur. Betul tak? Jadi perkataan sahara, dia ada 3 pengertian dia. Makna yang pertama akan merujuk kepada perkataan as-saharu lah. As-saharu iaitu sahur. Yang kita tahu sahur adalah waktu sebelum subuh. Jadi adakah ayat ni kata dia daripada orang yang terkena waktu sahur? Macam itu memang tak tepat dah. Betul tak? So kita tolak makna pertama sahara tu adalah waktu sahur. Ada 2 lagi makna. Okey, makna yang kedua yang saya nak tunjukkan kat sini. Makna yang kedua perkataan as-sahar, jika kita bariskan dengan as-sahru, dia merujuk kepada makna orang yang mempunyai kerongkong, ataupun kita kata orang yang mempunyai halkum. Sekejap ya. Saya tengok dalam kamus Dewan. Dia dikaitkan dengan orang yang mempunyai kerongkong. Ya, maksudnya yang kerongkong. Kerongkong ni apa? Kerongkong ni saluran pada leher kan? Saluran pada leher, yang dekat leher itulah yang melalui kerongkong itu masuknya makanan. Maksudnya kalau nak masuk makanan, kena lalu dulu kerongkong. Nak masuk makanan dalam perut, kena melalui kerongkong. Ataupun kita sebut dengan tengkorok. Saya sebut ni sebenarnya saya rujuk dalam kamus Dewan.
Kerongkong ataupun istilah dia panggil tengkorok. Tengkorok. Itu masuk as-sahar bagi makna yang kedua. Apa-apa yang dikaitkan dengan masuk kepada kerongkong sebelum sampai ke perut, itu dia panggil as-sahar. Makna yang ketiga adalah as-sihru. Ini kita sudah maklum. Dia adalah ilmu sihir. Yang ini kita sudah maklum. As-sihru ni ilmu sihir. Jadi agak-agak yang mana satu ni tuan-tuan dan puan-puan? Dalam ayat kita baca tadi tu. Nak jawab apa? Kalau baca terjemahan, kalau baca terjemahan yang mana? Ilmu sihir, Ustaz. Ilmu sihir. Okey. Tapi kalau mengikut Dr. Salah, dia tak pilih yang ni. Bukan maksud orang terkena sihir tu maksudnya dia terkena ilmu hitam. Kalau tuan-tuan nak jelas lagi dua perbincangan ni, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Mufradat karangan Al-Gharib Al-Asfahani rahimahullah. Beliau dia sebut dua pengertian ni. Ini bukan daripada saya, tapi daripada pengertian para ulama bahasa dan juga para ulama yang mengkaji tentang pengertian-pengertian kalimah di dalam Quran. Mengikut Dr. Salah, dia kata yang pendapat yang dipilih, dia kata bukan makna ni sebenarnya. Bukan makna ni. Tapi makna apa? Makna apa? Makna sebenarnya yang ini. Kenapa dikaitkan dengan orang yang mempunyai kerongkong ni? Kan beza kan? Dekat terjemahan, betul tak? Beza benar Ustaz, orang kena sihir. Okey, jawapan Dr. Salah. Dia kata, cuba tengok ayat selepas 153 sebut tentang apa. Tengok ayat 153 selepas sebut terkena sihir. Ayat 154. Mereka kata apa? Ma anta illa basyarum mithluna. Mereka kata, engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Apa maksud dia? Kaum Samud, mereka ada kerongkong. Ada. Kerongkong ni bukan dimaksud tentang ada kerongkong tu. Yang dimaksudkan sebenarnya, mereka nak kata Nabi Saleh ni bukanlah special apa pun. Sama je macam diorang. Sama seperti apa? Seperti ada kerongkong. Kenapa dengan kerongkong tu? Kerana daripada kerongkong itulah makanan akan disalurkan masuk ke dalam perut. Maksudnya, kaum Samud ni dia nak cakap, Soleh ni tak ada beza apa pun dengan kami. Kenapa pula dia kata dia tu Rasul? Kami pun manusia juga. Dia pun manusia juga. Maknanya mereka menolak tentang pangkat Nabi Saleh itu sebagai Rasul. Sebab kenapa tak pilih dia orang? Dia pun manusia juga. Saleh pun manusia juga. Nabi Saleh pun makan melalui saluran kerongkong dia sampai ke dalam perut. Itulah yang sesalah dia nak sebut tentang isu ini. Logik tak? Kena tak pada penggunaan as-sahru tadi? Kena. Logik, sebab nak tahu logik tak logik lagi, mudah saja. Okay. Kalau kita buka dalam suratul Furqan, tengok dalam suratul Furqan, tuan tengok ayat nombor 7. Ayat
nombor 7 dalam Suratul Furqan, surah yang ke-27, bahawasanya antara cara mereka nak tolak Rasul ni, mereka mengatakan Rasul ini ya'kulu ta'am, Rasul ini makan, Rasul ni berjalan di pasar-pasar. Sebab mereka ingat Rasul ni malaikat ke? Tapi kenapa dipilih Rasul tu manusia macam diorang? Apa kelebihan Rasul tu dengan mereka? Mereka pun manusia juga. Rasul tu makan, mereka pun makan. Rasul tu berjalan pergi pasar, mereka pun berjalan pergi pasar. Kena rujuk surah Al-Furqan ayat nombor 7. Yang mereka mengatakan Rasul itu makan seperti mana mereka makan, dan Rasul itu berjalan di pasar-pasar seperti mereka. Maknanya di sini pendapat yang dipilih oleh Dr. Salah, maksud kena sihir ini bukan maksud terkena ilmu hitam. Tetapi maksud kena sihir di sini merujuk kepada sifat ciri manusia yang makan seperti mana mereka makan melalui saluran kerongkong. Kan beza. Nampak tak? Kita tak pernah dengar tak ulasan seperti ini? Sebab kalau kita baca kena sihir, sihirlah. Sebab dalam bahasa kita, sebab itu kita tak boleh baca hanya pada terjemahan. Tuan-tuan dan puan-puan. Belum cukup kalau kita baca terjemahan. Sebab kalau kita baca sihir, kalau kita baca hanya pada sihir, kalau kita tengok dalam Kamus Dewan lah, ya, apa maksud sihir? Sihir adalah ilmu sihir, iaitu perbuatan atau kejadian luar biasa yang dilakukan oleh manusia secara tersembunyi yang melibatkan makhluk yang halus. Mudahnya macam magic kan, ilmu hitam. Kan beza dengan maksud yang satu lagi. Itulah salah satu kemusykilan yang dikatakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Mawaqiful Anbiya. Okay. Jadi kita teruskan kepada yang berikutnya. Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang diperbincangkan ini? Alhamdulillah. Okey. Okey, setuju ke? Kita setuju. Ini hanya ijtihad saja ya, mengikut kajian Dr. Salah. Okey. Setelah Dr. Salah ni dia kata setelah melihat kepada nabi-nabi lain. Sebab kalau kita baca memang salah satu alasan mereka menolak Rasul ni adalah mereka menolak kerasulan kerana Rasul itu manusia. Seperti mana kita bawa contoh Suratul Furqan ayat nombor 7. Sebenarnya bukan Nabi Saleh saja yang pernah ditolak kerasulan dia kerana dia ini manusia. Pernah juga berlaku kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam oleh penduduk Madian. Tetap berujuk kalau kita nak tengok ayat dia dekat Suratul Syu'ara ayat 185 dengan 186. Kalau kita baca tadi Suratul Syu'ara ayat 1 ayat nombor 153 154, surah yang sama tapi kisah Rasul lain, iaitu kisah Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Kena tengok pada ayat 185 186. Jadi selesailah kemusykilan yang pertama. Kita pergi kepada kemusykilan yang kedua. Jadi kita letak dia, kita sambung daripada permulaannya, kita jadikan kemusykilan yang keempat. Tapi perbincangan yang kedua pada malam ni, 3 bentuk azab yang Allah kenakan kepada kaum Samud. Berbezakan dengan kaum Ad kan. Kalau sebelum ni kita tahu kaum Ad 2. Satu dalam bentuk pekikan suara yang kuat, yang kedua adalah angin ribut yang kencang. Tapi kaum Samud ni
Allah kenakan kepada mereka 3 azab. Jadi kalau orang yang tak mengkaji, dia baca kisah ni semata-mata, dia akan dapat macam ada kontradik. Mana satu azab yang dikenakan kepada kaum Samud. Okey, 3 azab tu apa? Yang pertama, azab iaitu ar-rajfatu, iaitu azab berbentuk gempa bumi. Yang kedua, as-sayhatu, pekikan suara yang kuat. Dan yang ketiga, as-sa'iqah, iaitu petir. Dahsyat kan? Sampai 3 azab Allah timpa kepada kaum Samud. Pertama apa? Pertama, ar-rajfatu, gempa bumi. Yang kedua, sayhah, pekikan suara yang kuat. Yang ketiga adalah as-sa'iqah, iaitu mereka disambar oleh petir. Ketiga-tiga azab ini telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Saya akan tunjukkan sebentar lagi ayat-ayatnya. Okay. Yang pertama, okey, yang ni catat alih lah, flow dia tak apa. Kita terus pergi kepada ayat. Okey. Kita rujuk terlebih dahulu ayat 65, 66 dan 67 dalam surah Hud. Muka surat 229, kita boleh jumpa ayat ini. Okay. Dia punya cerita dia sebelum masuk kepada 3 azab tu, saya bawa permulaan dia apa yang berlaku. Seronok kita baca Quran. Allah bawa kita pergi berada pada kisah-kisah orang yang terdahulu. Allah mengatakan mereka ni apa? Fa'aqaruha. Mereka beramai-ramai kemudian menyembelih unta itu. Faqala, lalu mereka berkata. Lalu mereka pula. Faqala merujuk kepada seorang yang berkata, iaitu Nabi Saleh. Selepas unta Allah yang diberikan kepada Nabi Saleh itu, mereka sembelih unta tu. Lalu Nabi Saleh berkata kepada mereka, tamattu'u fi darikum. Nabi Saleh kata apa? Okay, take your time. Nabi Musa kata, Nabi Saleh kata, ambil masa kamu di tempat tinggal kamu masing-masing. Kata, thalathata ayyamin, selama 3 hari. Nabi Saleh kata apa? Okey, azab kan? Kamu telah degil dengar sembelih unta Allah tu, maka kamu tunggu. Selepas 3 hari ni kamu tunggu. Nabi Saleh kata apa? Okey, ambil masa 3 hari untuk kamu bersukaria, nak bersenang-senang. Kemudian Nabi Saleh kata, dzalika wa'dun ghairu makdzubin. Demikian itu ialah janji yang tidak akan dapat didustakan. Jadi kita tahu, mula-mula Nabi Saleh bagi tahu, okey, 3 hari kamu sukarialah. Seronok kan dapat bunuh unta, kan, permainkan peringatan dari Allah. Lepas 3 hari, apa yang berlaku? Okay, kita baca pada ayat yang berikutnya, 66. Allah menyebutkan kepada Nabi Saleh, ayat ni Allah cerita tentang apa yang berlaku selepas 3 hari itu. Tapi dalam ayat ni, Allah tidak menyebutkan hari yang keberapa. Cuma kita tahu ayat 65 tadi, selepas sembelih je unta tu, 3 hari mereka diberi masa. Tapi hari yang keberapa mereka akan mendapat azab, kalau kita hanya merujuk surah Hud, ayat 65 sampai 67, tak jumpa jawapan dia. Kita akan rujuk surah yang lain. Kejap lagi saya akan tunjukkan. Tapi kita baca dulu ayat dia.
Maka Allah mengatakan, falamma jaa amruna najjayna salihah. Maka apabila telah datangnya azab kami, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya birahmatin minna, dengan rahmat kami, daripada khizi yaumi'id, daripada azab dan kehinaan pada hari itu. Okay, mula-mula kan Nabi Allah Saleh kata, tak apa, hampa ambil 3 hari. Tapi Allah tak tahu hari keberapa mereka kena azab. Cuma Tuhan bagi tahu dekat surah Hud, sampai azab kami nanti, apabila datang azab kami selamatkan Saleh dan orang yang beriman dengan dia. Masa kena azab tu Allah kata, hari itu adalah hari yang sangat hina. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Allah menunjukkan kekuatan dia untuk merazab. Allah menggunakan nama Al-Qawiyyu Al-Aziz. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian ayat nombor 67, Allah menyebut, akhirnya binasalah kaum Samud itu. Dengan bentuk apa? Di sini kita akan jumpa perkataan as-sayhah. Kita akan jumpa perkataan as-sayhah. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jathim. Okay. Dan orang yang zalim itu, orang-orang yang telah zalim itu, siapa dia? Kaum Samud itu telah dibinasakan oleh sayhatu, merujuk kepada satu pekikan suara, akan disebut sayhah, iaitu pekikan suara yang sangat kuat. As-sayhatu ni tuan-tuan ya, ia juga digunakan kalau dekat akhirat, kalau nak kata tiupan sangkakala pun dipanggil, dikait-kaitkan dengan fa'idha nufikhat fis-sur. Okey, as-sayhah. Okey, sayhah ni apa? Pekikan suara yang kuat. Maka apabila mereka mendapat satu pekikan suara yang kuat, lalu mereka mati berkelimpangan di tempat tinggal mereka. Okay, jadi kita tahu yang pertama, mereka dapat satu pekikan suara dipanggil as-sayhah. Tapi Allah tidak sebut dalam ayat ni hari yang keberapa mereka mendapat sayhat. Adakah hari ketiga, adakah hari keempat, kelima, ke-10? Kita tak jumpa jawapan dia lagi. Jadi kita perlu buat apa kalau tak jumpa jawapan dia? Kita kena cari ayat-ayat lain yang berkaitan dengan azab kepada kaum Samud. Jadi kita pun kenalah buka suratul Hijr. Kenapa dengan suratul Hijr? Kerana surah Hijr ni kan surah tentang kaum Samud. Kita kan dah kupas kaum Samud, mereka juga adalah merupakan penduduk Hijr. Jadi kita baca pada ayat suratul Hijr, ayat 83 dengan 84, boleh ditemui kedua ayat ni pada muka surat 266. Allah mengatakan, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh pekikan suara. Kita jumpa sekali lagi sayhah. Okay. Pekikan suara itu rupa-rupanya dia berlaku pada waktu pagi. Menggempakan pada waktu pagi. Waktu pagi tu waktu hari yang keberapa? Dia merujuk kepada hari yang keempat. Kan sebelum tu 3 hari kan? Naik pada hari ketiga, nak pergi hari keempat tu, bermula pada waktu subuh tu, pagi tu, berlakulah pekikan suara. Lepas tu Allah mengatakan, فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka apa yang telah mereka usahakan tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Kaum Samud ni kalau dia pergi buat rumah-rumah pelindungan di gunung-gunung, kita dah sebut pada siri yang lalu,
pun rumah-rumah itu tidak boleh menyelamatkan mereka daripada azab. Jadi kita dah dapat sedikit sebanyak maklumat. Sekejap saya tengok pada ayat berikutnya. Okey. Kita dapat sedikit sebanyak maklumat bahawa azab yang Allah timpa kepada kaum Samud, salah satu daripadanya adalah as-sayhatu, pekikan suara yang sangat kuat. Bila ia berlaku musbihin, pada waktu subuh hari keberapa? Kalau kita baca pada ayat tadi, pada subuh hari keempat. Sebab itu kalau kita tengok dekat nota ni, yang ada flowchart ni, saya telah tulis dekat sini. Kita tengok dekat carta ahli tu, mula-mula kan mereka bersenang-senang selama 3 hari. Patutnya waktu tu digunakan untuk bertaubat ke, tapi mereka tak. Sampai subuh hari keempat. Masuk hari keempat tu, subuh tu, berlakulah pekikan suara yang kuat. Okay. Kita tengok dalam ayat lain pula. Apa lagi yang Allah sebut tentang kaum Samud. Tapi sebelum tu saya nak kuatkan tentang sayhatu tadi. Kita kena buka dalam suratul Qamar. Kalau kita buka dalam suratul Qamar ayat 31, mungkin dia punya muka surat tu nanti kena tengok. Saya tertulis balik ni. Kita tolong betulkan. Ya, yang ni. Saya tak kemas kini dekat sini muka surat dia. Okay, kita tengok. Allah kata, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Sesungguhnya kami telah menghantar kepada mereka. Mereka ni siapa? Kaum Samud. Satu pekikan. Fakanu kahashimil muhtadhir. Apabila mereka mendapat satu pekikan tersebut, mereka menjadi seperti ranting. Mereka menjadi seperti apa? Seperti ranting kayu dan daun yang hancur yang dikumpulkan oleh pemilikan binatang ternakan. Jadi kalau orang nak bagi haiwan ternakan dia makan kayu, makan daun-daun hancur kan, itulah yang jadi kepada kaum Samud. Okay, ini adalah bentuk azab yang pertama. Okay, saya tengok dekat nota tu. Okay, suratul Qamar, okay, ayat 530. Okay, nanti dekat nota tu, tolong betulkan dekat sini ya. Bukan 2256. 530 ya. Nanti tulis kat situ ayat. Penting kita tahu muka surat sebab senang nak rujuk ayat dia. Okay. Jadi kita lanjutkan dengan bentuk azab yang berikutnya. Okay. Bentuk azab yang berikutnya adalah dalam bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kalau sekejap. Okey. Kemudian kita lihat dengan ayat yang berikutnya, iaitu tentang gempa bumi. Okey, gempa bumi. Makna dia, kalau mengikut susunan Dr. Salah, mula-mula Allah timpakan mereka pekikan suara yang kuat, sayhah. Lepas tu apa yang berlaku selepas tu? Mereka ditimpa dengan rajfah. Kita baca ayat dia, suratul A'raf ayat 78. Allah mengatakan fa'akhadathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin.
maka mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Lalu mereka menjadi mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat tinggal masing-masing. Maknanya, berlaku dulu sayhatu, berlaku selepas itu ar-rajfatu. Kita lihat, lepas berlaku ar-rajfatu, gempa bumi, apa pula yang berlaku? Dia panggil as-sa'iqah. Jom kita baca pada surah Az-Zariyat ayat 43 sehingga 44. Kita ambil ayat 43, 44, kita ambil ayat 43, 44 lah. Surah Az-Zariyat, kita lihat Allah sebut tentang kaum Samud. Jumpa perkataan Samud dekat sini. Wa fi Samuda, dan begitu juga kisah kaum Samud. Apa yang berlaku kepada mereka? إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. Ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampailah waktu yang ditentukan. Tapi surah Dariyat ni dia tak bagi tahu bersenang-senang kepada mereka ni berapa hari. Kalau kita rujuk surah Hud, selama 3 hari. Dan kita tahu memang kaum Samud lah. Okey. Fa'atau an amri rabbihim. Walaupun diberi tempoh waktu untuk mereka insaf 3 hari itu, mereka angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Lalu Allah buat apa kepada mereka? فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. Cuba kata sa'iqah. Maka Allah, lalu mereka disambar petir. Sa'iqah maksudnya petir. Bukan maksud disambar. Sa'iqah ni maksudnya petir. Kalau disambar ni lah fa'akhadathum. Sa'iqah tu adalah petir. Wahum yanzurun, sedangkan mereka melihatnya. Okay. Maksudnya apa? Okay. Maksud dia, apabila mereka, kalau kita tengok mereka melihatnya, maknanya memang mereka sempat dikaitkan dengan melihat petir itu datang. Sama ada dia tengok orang lain kena, lepas tu baru dia kena, wallahu ta'ala. Tapi Tuhan kata, mereka melihatnya. Jadi kalau kita baca ayat ni, kita tengok satu lagi lah. Kita tengok dalam surah yang satu lagi, dalam surah Fussilat, ayat nombor 17. Kenapa Allah timpakan mereka petir? Allah kata, wa amma thamudu fahadainahum. Adapun kaum Samud, maka kami beri kepada mereka hidayah. Allah bagi hidayah dekat kaum Samud. Hidayah kat situ, Allah beri mereka rasul. Itu Nabi Saleh. Nabi Saleh memberikan petunjuk pada mereka. Tapi mereka buat apa? Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka memilih kesesatan daripada hidayah yang mereka dapat. Maka apa kesan pada mereka? Fa'akhadhathum sa'iqah. Mereka telah disambar petir. Yang petir itu merupakan azab al-hun, azab yang menghinakan mereka. Bima kanu yaksibun, kerana apa yang telah mereka lakukan. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, maka Dr. Salah dia buat susunan dia macam ni. Okay, tengok baik-baik. Ya, ini saya bentuk flow ni saya baca dalam bentuk ayat lah. Saya yang susun dalam bentuk flow ni. Okey, mula-mula kita belajar tadi apa? Situasi pertama, Nabi Saleh beri kepada mereka tempoh 3 hari. Pada hari yang keempat, masuk hari keempat subuh tu, mereka mendengar pekikan suara yang kuat. Kita sebut tadi as-sayhatu. Selepas mereka mendapat as-sayhatu, apa lagi berlaku kepada mereka? Mereka menerima ar-rajfatu, satu gempa bumi yang sangat kuat.
Daripada mereka mendapat gempa bumi yang sangat kuat tu, apa lagi yang berlaku berikutnya? As-sa'iqah. As-sa'iqah. Mereka telah disambar dengan petir. Ini susunan dia. Mula-mula mereka dapat petikan suara, tak lama kemudian berlaku dengan cepat, mereka digempa, mendapat gempa bumi yang kuat, akhirnya mereka disambar oleh petir. So, macam mana tuan-tuan dah? Macam mana kita bayangkan? Cuba kita bayangkan. Teruknya kaum Samud ni. Okay. Jadi selepas peristiwa ketiga-tiga ni berlaku, apa yang berlaku kepada mereka? Maka akibat dari azab tersebut, mereka menjadi mayat yang mati bergelimpangan, dan matinya mereka ini umpama ranting dan daun-daun yang hancur yang dipungut oleh peternak-peternak binatang ternakan. Seperti mana dalam surah Al-Qamar. Itulah info yang nak dikongsikan oleh Dr. Salah dalam kajian beliau terhadap kemuskilan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya bukanlah kontradik ayat tu. Sekejap kata kena, sekejap kena kata sayhah, sekejap kata kena sa'iqah. Sebenarnya ia merupakan azab yang ditimpakan pada kaum yang sama. Baik, kita terus kepada perbincangan yang terakhir sekali pada malam ini. Kita nak bincang kemuskilan yang kelima, iaitu kesan azab kaum Samud di Hijr. Maksud dia adalah kemuskilan yang kelima ni sebenarnya Dr. Salah dia menukilkan kita hadis macam mana kalau kita lalu dekat perkampungan Hijr ni. Tuan-tuan kalau tengok dekat peta, seperti saya ada sebut tempoh hari, tempat ni masih ada tau. Hijr ni dia masih ada tempat dia. Kita tengok dekat peta kan. Seperti ada saya tunjuk pada minggu lalu. Ni. Kalau kita tengok dekat peta tu, dia dekat dengan kawasan ni lah yang warna merah. Dia ni kan Madinah kan. Ni Madinah. Nanti kita baca hadis, Nabi keluar waktu Nabi nak pergi berperang di Tabuk, perang yang terakhir sekali, Nabi singgah dekat Madain Salih ni, ataupun dia kata Al-Ula kat sini. Kat sinilah tempatnya perkampungan Al-Hijr tadi, penduduk Hijr. Ataupun kalau kita tengok dekat peta satu lagi, dekat sini. Ni, yang ni dia lebih jelas lah. Maksud ni zaman Rasulullah SAW, tempat tu masih ada. Ni. Ni kan tadi ambil lah dekat sini Madinah lah, contoh sini Madinah kan. So nak pergi ke Tabuk ni, nak pergi ke Tabuk ni, dekat sinilah adanya perigi telaga-telaga Al-Hijr. So Nabi singgah dekat sini. Tapi apa Nabi pesan kepada para sahabat ketika lalu kat situ? Okey. Tengok ya. Inilah kemuskilan yang kelima yang kita perlu titik beratkan kalau kita lalu tempat-tempat situ. Bukan tempat untuk berseronok tau. Bukan tempat untuk kita bersukaria. Sepatutnya lalu tempat tu kita kena buat menangis. Bukan kita gelak ketawa. Pergi buat lawatan tempat-tempat yang orang azab, sepatutnya sunnah Rasulullah, kita tak boleh berlama-lama. Dan kita kena buat diri kita dalam bentuk kita takut dan kita menangis. Saya akan baca hadis Nabi SAW. Dia terbalik. Kita jadi tempat tu sebab melancong pula, sehingga kita tak ada dapat keinsafan. Jadi kita kena baiki dia. Itu yang dimasukkan dalam kemuskilan. Okay, sabda Nabi SAW. Okey, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tengok ya apa kata para sahabat.
Okey, cerita dia ketika mana Nabi SAW dia sampai dekat Hijr. Tadi saya dah tunjuk peta kan. Ada yang kata Hijr itu dekat Madain Salih. Ada mengatakan dia dekat Al-Ula. Dia dari antara Madinah ke Tabuk. Jadi Nabi masa nak pergi perang Tabuk, kita semua tahu. Perang Tabuk ni perang terakhir sekali yang Nabi pergi pada tahun 9 Hijrah. Perang Tabuk dia banyak Allah cerita dalam surah Taubah. Perang yang paling payah, jauh, panas adalah waktu nak pergi ke Tabuk lawan dengan Rom masa tu. Okay, jadi singgah dekat Hijr. Kenapa dekat Hijr? Sebab kita kan tahu, kita belajar kan pada minggu lepas, kan dekat Hijr tu ada banyak telaga tempat minum unta. Kan kita belajar pada minggu lepas yang Allah Ta'ala perintahkan kalau unta Nabi Saleh tu minum, bagi dia minum. Tak ada unta-unta lain boleh kacau. Hari lain, barulah unta-unta lain. Jadi dekat situ memang ada telaga. Maka Nabi SAW sampai dekat situ, tapi bila sampai dekat situ, Nabi cakap dekat para sahabat, Nabi cakap dekat para tentera. Nabi kata apa? Nabi kata, la yashribu min bi'riha, wa la yastaqu minha. Nabi kata, jangan minum air dari telaga tu. Lepas tu, jangan minum dan jangan memberi minumlah kepada haiwan-haiwan. Hatta nak bagi minum kepada haiwan pun Nabi tak bagi. Tapi ada para sahabat, mereka kata, lah, kami dah bagi minum dah unta-unta kami dengan air ni, air daripada telaga tersebut, dan kami telah membuat adunan. Maksudnya mereka buat seperti mana untuk makanan unta makan dengan air tu, menggunakan air daripada telaga tu. Lalu Nabi SAW suruh buat apa tu? فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَوْا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَارِقُوا ذَلِكَ الْمَاء. Nabi perintah kepada para sahabat, buat macam kuih ke makanan, nak dibuat untuk makanan unta tapi guna air tu. Nabi kata, buang benda tu, kata Nabi. Dan tumpahkan airnya. Nabi kata, jangan beri air tu diminum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi bimbang. Sebab itu kan tempat manusia diazab oleh Allah. Kita sebut 3 azab tadi tu kan. Nabi tak beri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita baca dalam hadis yang lain, okey. Kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Salihin, saya minta tuan-tuan rujuk, ya, tuan-tuan buka bab ni, bab siapa dia kata Salihin kan, biasa ikut kelas pada hari Jumaat tu. Okey, tuan-tuan buka bab nombor 165 dalam Riyadhus Salihin, 165 dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, tuan-tuan akan jumpa bab tu tajuk apa tau? Dalam Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi dia tulis satu bab. Bab apa? Menangis dan takut ketika melalui kubur-kubur dan tempat-tempat orang-orang zalim yang Allah binasakan. Bukan kita gembira, bukan kita ketawa sakat, tapi sepatutnya menangis dan ada perasaan takut ketika lalu di kubur-kubur, di tempat-tempat manusia yang pernah Allah azab. Al-Imam An-Nawawi menukilkan satu hadis riwayat Muslim. Apa sabda Nabi SAW? Dia kata Ibnu Umar, ketika mana Rasulullah SAW sampai dekat Hijr, tempat kaum Samud tu, Nabi kata apa dekat situ? Nabi kata, jangan kamu melalui tempat orang-orang yang diazab. Nabi kata, jangan lalu dengan kosong, jangan nak lalu je. Kata Nabi, melainkan dalam keadaan kamu apa? Nabi kata macam ni. Nabi kata, la tadkhulu ala haula'i al-mu'adzabin. Okey.
Sekejap, dia tidak ada dekat dalam nota tu, tapi ini hadis yang saya baca. Okay, Nabi kata, jangan kamu semua masuk ke tempat-tempat orang-orang yang diazab illa an takunu bakina. Nabi kata, melainkan kalau kamu masuk dalam keadaan kamu menangis. Nabi kata, fa illam takunu bakin, sekiranya kamu tidak boleh menjadi orang yang menangis, fala tadkhulu alaihim, janganlah kamu semua masuk ke dalamnya. Kenapa kata Nabi? Kerana Nabi kata jangan sampai azab yang kena pada mereka terkena kepada kamu. Tetapi masih ingat lagi tak macam mana Nabi kita cerita kaum Ad kan? Macam mana riwayat Aisyah ni pelik tengok Nabi. Kalau Nabi dengar, kalau Nabi dapat rasa angin, Nabi nampak awan, Nabi jadi gelisah. Kan Aisyah tanya kenapa? Sepatutnya kalau dapat angin, tengok awan tu, maksudnya gembiralah hujan nak turun. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, aku tak boleh jamin. Entah awan ni bukan menunjukkan hujan, tetapi di situnya ada azab. Itu kisah kaum Ad. Tengok Nabi ni macam mana dia sangat sensitif kepada apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Seperti mana juga Nabi memberi pesan kepada sahabat, kalau lalu tempat perkampungan, tempat-tempat lokasi orang-orang yang pernah diazab oleh Allah. Seperti mana kaum Samud. Kalau kita baca dalam hadis lain, ya, dalam lafaz yang lain, masih lagi riwayat Muslim, Nabi SAW tak bagi masuk tu sebenarnya takut diazab. Lalu tempat tu takut diazab. Tapi kalau nak masuk juga, Nabi kata kena buat dalam keadaan kamu takut, dalam keadaan kamu menangis. Dalam riwayat lain, tuan-tuan tahu tak Nabi buat apa? Nabi tutup kepala Nabi. Hadis tu kata apa? Summa qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'sahu. Nabi lalu tu dalam keadaan Nabi apa? Dalam keadaan Nabi tundukkan kepala dia, dia tutup kepala dia, dan Nabi buat apa? Wa asra'a sayra hatta ajazal wadi. Nabi pun cepat-cepat dia bergerak sampai Nabi lepas daripada lembah Hijr. Kan beza cara Nabi dengan cara kita apabila lalu tempat-tempat seperti ini. Sepatutnya tak boleh berlama-lama. Nabi buat apa? Nabi tundukkan kepala dia, Nabi tutup kepala Nabi, dan Nabi cepat-cepat pergi supaya cepat keluar daripada lembah Hijr tersebut. Dalam masa yang sama, Nabi minta kita buat apa? Kita menangis. Okey, dah ada dah. Sahabat kita yang kongsikan, kita tengok dekat ruangan chat tu, ada hadis yang telah kongsikan oleh okey, dikongsikan ada. Okey, kita boleh baca dekat situ. Itulah kemusykilan yang nak dikongsikan oleh Dr. Salah pada kemusykilan yang kelima, yang dikaitkan dengan apa? Yang nak dikaitkan dengan azab yang Allah timpa kepada kaum Samud. Jadi tamatlah kemusykilan, ada 5 kemusykilan tentang kaum Samud. Jadi 2 minggu lagi, minggu depan tak ada sebab kita tukar dengan kelas Ustaz Abdullah Bukhari. Jadi 2 minggu lagi insya-Allah mungkin kelas kita yang terakhir sebelum Ramadan kot. Saya tak pasti ya. Saya ada satu lagi. Kita akan masuk bab yang kelima. Kita akan masuk kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ni ada lebih kurang dalam 17 kemusykilan. Nanti kita akan bincang tentang betul ke ayah Nabi Ibrahim tu namanya Azar. Ada kita dengar, kita baca yang mengatakan Azar tu bukan bapa dia. Ada ulama yang mengata seperti itu.
Tapi apa pandangan Dr. Salah terhadap Nabi Ibrahim, bapanya Azar? Nah, Dr. Salah memegang Azar tu memang nama bapa dia, bukan orang lain. Tapi kita akan tengok apa alasannya yang mengatakan Nabi Ibrahim mempunyai ayah namanya Azar. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam siri yang ke-15 yang akan datang. Jadi setakat malam ini, Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah selesai mempelajari kisah Nabi Allah Adam. Ya, ada 20 kemusykilan, 21 kemusykilan. Kemudian kita dapat belajar 8 kemusykilan tentang kisah Nabi Allah Nuh. Dan kita dapat belajar lebih kurang ada 5 kemusykilan dikaitkan kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Dan malam ni kita dapat menghabiskan 5 kemusykilan berkaitan dengan kisah Nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam, dengan kita merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Al-Khalidi, seperti buku yang saya paparkan kepada tuan-tuan perempuan ni. Tajuk adalah Mawaqiful Anbiya fil Quran. Jadi saya telah ringkaskan perbincangan dalam kitab ini dalam bentuk poin-poin yang diletakkan di dalam nota berbentuk PowerPoint. Jadi moga-moga kita dapat manfaat. Ada persoalan, pertanyaan sebelum kita menangguhkan pengisian kita pada malam ini? Ustaz, dalam chat Ustaz. Oh, dalam chat. Tempat seperti Petra sudah menjadi tempat pelancongan. Apa pandangan Ustaz? Inilah seperti yang telah saya sebutkan. Dia kalau dijadikan tempat pelancongan untuk kita ambil iktibar, untuk kita ambil apa, untuk kita merendah diri, itu tak apa. Tapi bukan dijadikan tempat tempat-tempat untuk apa, tempat-tempat untuk kita bersukaria. Itu sebenarnya kita kena elakkan. Tempat-tempat seperti itu kan. Cuma saya wallahu alam, saya sendiri belum pernah lagi pergi ke tempat seperti ini, tapi ada lihatlah dalam YouTube, dalam Google kan. Tapi kalau kita berdasarkan hadis tadi, kalau kita lalu tempat kaum Samud tu, maka kita kena buat seperti mana cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah Nabi yang benar apabila kita melancong pada tempat-tempat seperti ini. Sebab tu dia bergantung kepada cara kita nak melancong. InsyaAllah nanti kita pergi melancong. Ada tempat-tempat yang boleh kita pergi untuk berjalan, insyaAllah. Baik. Ada pertanyaan lain? Ada nak dikongsikan? Ya, silakan. Nak tanya, kalau yang yang di Madain Saleh tu, tempatnya unta tu disembelih pun kat situ juga ya, dekat Al-Hijr tu? Ialah kalau kita ikut Al-Quran tu, di kawasan itulah, di tempat itulah. Maksudnya yang macam tapak-tapak unta tu, tapak kaki unta tu semua dekat Madain Saleh tu lah ya Ustaz? Itu saya tak tahu. Saya wallahu alam. Sebab ada diorang buat dekat tapak-tapak kaki unta tu dekat border Yaman, dekat Salalah, dekat Oman. Jauh tu. Jadi tak betul ya Ustaz? Ya, kalau kita baca dalam hadis tadi tu, kan Nabi kata Nabi nak ke Tabuk, on the way nak ke Tabuk, mestilah dia pergi kepada, dia bukan nak ke Yaman. Kalau kat Yaman tu itu kalau kaum Ad. Oh, tapi Nabi Salih juga ya? Bukan. Kalau kaum Ad dia Nabi Hud. Yang dekat situ Ustaz, dia tulis tapak tapak unta Nabi Salih. Oh, tak betul lah tu. Okay. Sebab kalau unta Nabi Saleh tu dia dekat kawasan antara Madinah nak pergi ke Tabuk tadi. Okay. Hijr. Tempat tu ada dikatakan oleh
dikatakan oleh Dr. Solah tempat tu memang ada nama dia, Ada tapak unta je ke tak apa ada? dia, Tapak-tapak unta tu ada ke tak ada Wallahu tapak unta? alam, wallahu alam, sebab saya pun tak pernah lagi menjejakkan kaki ke sana. Okey. Wallahu taala alam. Baik, ada persoalan lain? Kalau tidak ada, kita jumpa insya-Allah dalam tempoh 2 minggu lagi untuk kita memulakan dengan kisah Nabi yang berikutnya, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mohon maaf kelemahan kekurangan, ada mana-mana teguran, penambahbaikan, tolong betulkan saya, sebab kadang-kadang bab sejarah ni kita yang tak pernah pergi, mungkin kita dapat fakta yang kurang berbanding orang yang pernah pergi melihat dengan secara berdepan. Jadi kalau ada mana-mana saya tersalah menyebut dari sudut fakta sejarah, tolong betulkan saya, terutama pada mana-mana fakta yang berkaitan dengan ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.